Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Diana Atirah binti Hasbullah. Nombor matrik saya 2022-1423-80028 dan saya dari kumpulan PAI 1. Saya akan membentangkan tajuk teknologi dalam pendidikan. Okey, baik. Di dalam saya punya pembentangan, saya akan menerangkan tentang pengenalan tajuk saya. Yang kedua, medium teknologi dalam pendidikan yang kita boleh guna. Yang ketiga, hardware. Yang keempat, software. Yang kelima, aplikasi. Dan yang terakhir adalah perspektif falsafah Islam. Okey, baik. Seterusnya adalah pengenalan. Okey, apa pengenalan teknologi dalam pendidikan ni? Okey, teknologi dalam pendidikan merujuk pada penggunaan berbagai jenis teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran dan juga pengajaran. Okey, jadinya kita maksudnya kat sini kita gunakan teknologi ni dalam sesi pembelajaran kita supaya dapat membantu murid dalam lebih senang untuk memahami pembelajaran tersebut. Okey, seterusnya adalah medium teknologi. Okey, apa medium-medium teknologi yang kita boleh guna? Yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software dan yang ketiga adalah aplikasi. Okey, aplikasi ni banyak yang kita dah biasa gunakan. Okey, hardware ni apa benda barang yang kita boleh gunakan. Nanti saya akan terangkan selepas ni apa yang dimaksudkan dengan hardware dan juga software. Okey, baik. Seterusnya, apa yang dimaksudkan dengan hardware? Okey, bila kita, macam mana kita nak bezakan antara hardware dan juga software? Okey, hardware dia adalah satu benda yang nyata, yang kita boleh nampak dengan mata kita sendiri dan kita boleh sentuh. Contoh dia macam komputer, pendrive, printer, CPU. Okey, semua ni benda yang kita boleh pegang, kita boleh nampak dengan mata kita sendiri. Okey, satu lagi hardware ni adalah satu program yang boleh dibaca oleh mesin. Contohnya macam komputer. Komputer kita boleh gunakan komputer ni sebabnya maksudnya dalam apa-apa yang kita nak gunakan sebab komputer ni dia ada mesin yang boleh membantu manusia buat satu maklumat ni. Okey, itu antara hardware yang kita boleh gunakan. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada software. Okey, seterusnya software. Software ni okey banyak. Okey, apa yang dimaksudkan dengan software? Software ni adalah kemudahan yang disediakan di dalam medium tersebut. Okey, contoh dia Al-Bayan. Al-Bayan ni macam yang untuk sekolah agama, kita gunakan kurikulum standard sekolah agama KSSA. Okey, dalam buku teks dia lah kan. Okey, jadinya dalam buku teks semasa PKP guru tak boleh mengajar secara bersemuka. Jadinya kita akan gunakan Al-Bayan. Okey, dalam Al-Bayan ni apa kemudahan yang disediakan? Yang pertama, ada link buku teks. Contoh dia macam guru nak minta murid ni untuk buka buku teks kan. Tapi dalam sesama guru pun boleh gunakan buku teks secara digital. Okey, yang kedua adalah guru boleh masukkan macam link YouTube ataupun video ataupun macam gambar untuk memudahkan murid, maksudnya benda tu sebagai ABM untuk murid ni lebih senang nak faham. Okay, contohnya sebelum mulakan pembelajaran, guru akan minta murid untuk masuk dalam subjek. Dalam subjek contoh ibadat. Okey, buka subjek ibadat, buka tajuk tayamum. Okey, tengok satu video yang cikgu dah lampirkan. Okey, jadi dekat situ murid akan tengok sendiri daripada rumah dan dia akan akses sendirilah. Dia akan buka sendiri YouTube tu. Okey, lepas tu bila dah habis dia tonton video tu, jadinya
baru mulakan pembelajaran. Contohnya macam nanti guru akan tanya, okey, berdasarkan video yang awak tonton tadi, apa yang kesimpulan awak dapat? Okey, apa yang awak boleh belajar daripada situ? Okey, itu contoh dia. Okey, yang ketiga contoh lain, guru boleh lampirkan ni kertas ujian ataupun macam kuis dekat dalam Al-Bayan ni, sistem Al-Bayan. Okey. Macam yang tadi tu, nota pun guru boleh lampirkan dalam tu. Okey, contohnya guru ada nota yang guru minta sendiri murid untuk tulis ataupun print sendiri ke. Okey, jadi guru boleh lampirkan dekat bawah tajuk yang nak dibelajar. Okey, jadinya murid boleh gunakan apa tu software ni sama ada secara online ataupun offline. Okey, antara contoh-contoh dia Al-Bayan, Modeler, Labster, Smart Sparrow. Okey, itu contohnya. Okey, baik, kita pergi kepada aplikasi. Okey, apa aplikasi yang boleh digunakan sebagai teknologi dalam pendidikan? Okey, aplikasi ni kita perlu download ataupun kita boleh register. Okey, yang pertama adalah Google Classroom. Okey, Google Classroom macam yang biasa kita terima. Google Classroom ni sangat memudahkan murid untuk akses. Contoh dia nota ataupun kita boleh turn in kerja ataupun kita boleh ada subjek-subjek yang kita nak cari, tugasan, semua tu ada dekat dalam Google Classroom. Okay, yang kedua adalah Kahoot. Okay, Kahoot ni dia adalah satu aplikasi. Tapi kita perlu register sebelum kita gunakan Kahoot ni. Okay, apa yang Kahoot boleh gunakan? Kita boleh gunakan Kahoot untuk kita buat satu kuis ataupun buat tugasan untuk murid. Jadi kita boleh cari dalam Kahoot. Contohnya cari dalam Kahoot tajuk berwuduk. Wuduk kan. Okey, jadinya cari di dalam Kahoot. Kadang-kadang ada macam cikgu lain dia dah buat dah tajuk tu. Jadinya kita boleh gunakan lampiran orang lain tu sebagai panduan untuk kita buat juga. Okey, lepas tu Kahoot juga kita boleh guna sebagai macam kuis sebelum mulakan kelas ataupun akhir penutup sebagai macam kita revision balik kan. Okey, yang ketiga adalah Zoom. Okey, aplikasi Zoom dia sangat berguna semasa PKP hari tu. Okey, jadi guru yang nak laksanakan PDP walaupun dalam alam maya, okey, guru akan gunakan Zoom ataupun benda-benda lain yang boleh digunakan. Contohnya macam Google Meet ataupun banyak lagi lah yang boleh digunakan. Okay, ni antaranya. Okay, seterusnya adalah perspektif falsafah Islam. Apa perspektif falsafah Islam terhadap teknologi dalam pendidikan ni? Okay, perspektif yang pertama, okey, dia adalah alat pembelajaran yang bermanfaat. Okey, contoh dia macam tadi kita gunakan GC, Google Classroom. Okey, itu adalah satu alat pembelajaran yang sangat memudahkan murid. Contohnya dia duduk jauh, jadinya dia tak dapat nak menghantar secara bersemukalah dengan guru kan, tugasan yang dia perlu hantar. Jadinya murid ni hanya perlu turn in kerja tu dekat dalam Google Classroom. Okay, sama juga macam Al-Bayan, software Al-Bayan. Okay, Al-Bayan sangat memudahkan dan sangat bermanfaat kepada murid sebab daripada sistem Al-Bayan tu murid boleh akses sendiri buku teks, boleh buat aktiviti dekat dalam software Al-Bayan tu, sistem Al-Bayan, ataupun murid sendiri boleh gunakan apa-apa alat bantu belajar yang guru dah sediakan dalam tu. Okey, itu adalah perspektif yang pertama. Okey, perspektif yang kedua adalah penerapan etika dan moral semasa penggunaan teknologi. Okey, yang ini
apa tu, murid bila dia, maksudnya walaupun dia perlu menggunakan teknologi ni, tapi contoh waktu pembelajaran dilaksanakan, murid dia akan buka lah dekat dia punya laptop ataupun phone kan. Jadinya sebenarnya itu adalah satu, kita nak menerapkan kepada murid untuk berdisiplin dan bertanggungjawab. Dan jujurlah, contoh macam berdisiplin, okay, waktu pembelajaran terjalan, jadi murid kena masuk akses kat dalam Google Meet ataupun Zoom. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, jujur sebabnya contoh kalau misal kata ada tugasan. Jadi murid tak bolehlah nak meniru. Jadi murid kena cari sendiri. Belajar buat sendiri. Tak adalah nak cakap dia copy kawan dia punya kan. Okey, jadi dia cari sendiri. Walaupun dia cari dekat dalam Google ataupun dekat dalam mana, tapi itu atas usaha mereka sendiri. Okey, yang okay, itu perspektif yang kedua. Okey, perspektif yang ketiga, teknologi diarah untuk lebih memahami dengan lebih mendalam tentang ciptaan dan kekuasaan Allah. Okey, kalau yang macam ni maksud dia, kalau tanpa ciptaan Allah, dia takkan ada teknologi-teknologi yang macam ni. Okey, macam akal. Akal yang kita ada itu adalah ciptaan Allah yang paling, maksudnya itu membezakan antara manusia dan juga haiwan. Okey, jadinya akal manusia ni, manusia gunakan sehinggalah terciptanya, maksudnya sehinggalah terjadi, sehingga adanya teknologi, contohnya macam laptop, contohnya macam CPU, contohnya macam pen drive, sekecil-kecil walaupun kecil je benda tu, tapi mampu kita gunakan dengan, maksudnya lebih memudahkan kita. Okey, itu dari situ kita sebenarnya kita nampak sebenarnya kuasa Allah ni sangat luas, sangat besar, sehingga manusia pun mampu buat macam-macam perkara kat dalam dunia ni. Okay, itu adalah perspektif yang ketiga. Okey, seterusnya adalah perspektif falsafah Islam. Yang keempat adalah meningkatkan keupayaan teknologi ni kan. Maksudnya kat sini kita, kalau misal kata teknologi ni digunakan dalam sesi pembelajaran, dalam pendidikan kan. Okay, jadinya murid lebih terbuka dan mereka up to date lah. Jadi tak adalah misal kata contoh, tak ada menggunakan teknologi semasa sekolah rendah, sekolah menengah, tiba-tiba masuk dekat dalam peringkat universiti, murid macam culture shock, macam diorang tak reti nak gunakan komputer, tak reti nak masuk Zoom, tak reti nak gunakan apa tu, Google Classroom. Jadi dekat situ sebenarnya dia menunjukkan yang Islam ni, walaupun kita ni ada banyak macam, bukanlah patah larang, tapi macam nak cakap garis panduan. Walaupun Islam ni ada garis panduan, tapi dalam masa sama Islam ni dia menggalakkan untuk umatnya sama-sama mempelajari benda baru. Contoh dia macam ni lah teknologi. Jadinya bila kita, contoh kalau seorang Muslim tu, dia bagus dalam teknologi, dalam benda-benda ni semua, jadinya dia mampu bersaing dengan orang bukan Islam. Jadi dekat situ tak adalah nampak orang Islam ni macam kuno. Jadi kat situ sebenarnya bagus dalam perspektif falsafah Islam. Okey, yang kelima adalah menggalakkan pembelajaran kooperatif dan juga sosial. Jadinya contoh kalau kita menggunakan Kahoot ataupun menggunakan Jamboard, itu kan maksudnya kita buat satu benda tu sama-sama. Jadi dia menggalakkan untuk murid ni, walaupun mereka ni dekat rumah, tapi mereka boleh menggunakan satu aplikasi yang boleh buat secara berkumpulan. Contoh macam Canva. Okay, Canva, contoh macam saya dekat Segamat. Tapi kumpulan saya masing-masing merata. Ada yang dekat Sabah, ada yang dekat Australia contohnya kan. Okay, tapi walaupun macam tu, kita boleh sama-sama buat satu kerja
hanya masukkan email kita. Jadi kita daripada jauh pun kita nampak progress orang ni buat macam ni, orang ni buat macam ni. Sama juga macam dalam sistem sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Okay, walaupun mereka ni tempat tinggal mereka ni lain-lain, tapi kalau kita gunakan satu teknologi ni yang boleh menggalakkan mereka ni untuk bekerjasama dalam satu kumpulan. Sebenarnya itu pun lebih menarik perhatian mereka. Jadi mereka ni tak adalah macam asyik nak fikir, oh kalau belajar je kena masuk dalam kelas, belajar je kena masuk dalam kelas. Jadinya kalau kita gunakan teknologi dalam pendidikan ni, kita mencipta suasana baru. Mencipta suasana baru yang meningkatkan murid ni lebih seronok, lebih macam tak boring kan. Itu antara kebaikannya lah, kebaikan teknologi ni sendiri. Okey, yang keenam adalah mengeratkan hubungan kekeluargaan dengan kerjasama teknologi dalam pendidikan. Okey, ini sebenarnya memerlukan kerjasama daripada pihak ibu bapa dan juga murid. Okey, contoh kalau murid ni dia masuk kelas online menggunakan Zoom ataupun Google Meet ataupun Google Classroom ke semua kan. Okey, tapi walaupun macam tu dia perlu penguasaan daripada ibu bapa sebenarnya. Sebab tak adalah murid dah sentiasa dengan teknologi. Jadinya takut nanti dia menyalahgunakan. Contohnya dalam dia belajar tapi dia baca komik, ataupun dalam dia belajar dia tengok movie, ataupun dalam dia belajar dia main game. Sebenarnya itu sebab tu saya cakap dia memerlukan pengawasan daripada pihak ibu bapa. Jadi walaupun macam tu sebenarnya dia dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara ibu bapa dan juga anak-anak. Tak adalah ibu bapa ni dia biarkan je anak dia buat sesuka hati. Tak. Contohnya macam PKP. Kadang-kadang kita tengok PKP lah kan. PKP ibu bapa tak dapat nak keluar pergi bekerja. Anak-anak pun tak dapat pergi sekolah kan untuk belajar. Jadinya kita menggunakan teknologi yang macam ni supaya dalam masa yang sama ibu bapa dapat memberikan anak-anaknya pelajaran, dalam masa yang sama anak-anak pun dapat belajar walaupun duduk dekat rumah, dan ibu bapa yang duduk dekat rumah tak dapat pergi kerja sebabkan perintah kawalan. Ibu bapa pun boleh sama-sama sama-sama bantu anak-anak. Jadinya adalah suasana yang baru daripada anak-anak belajar sendiri. Bila ibu bapa mengawasinya, mereka tak mudah untuk cilok. Maksudnya macam kejap-kejap main game, kejap-kejap ni cikgu cakap pun, cikgu tanya semua faham, diam aja kan. Jadi kalau dapat kerjasama daripada ibu bapa, sebenarnya ini sangat membantu anak tu sendiri untuk memahami, untuk lebih fokus dalam sesi pembelajaran. Okay, itu adalah perspektif falsafah Islam terhadap teknologi dalam pendidikan. Okey, baik. Seterusnya adalah kesimpulan dari tajuk yang saya bentangkan, iaitu teknologi dalam pendidikan. Okey, yang pertama kesimpulan yang saya dapat adalah teknologi merupakan salah satu medium penyebaran ilmu pengetahuan. Okey, walaupun macam sekarang kan, phone ni dah hujung jari je. Semua ilmu adalah hujung jari. Okey, contoh ilmu ni bukannya yang berada dalam sekolah je. Contohnya macam ilmu perniagaan ataupun ilmu penternakan. Jadi ilmu-ilmu tu dia tak ada dekat dalam sekolah. Jadinya sebab itulah kita memerlukan teknologi ni untuk kita akses kat luar sekolah dan luar daripada rumah kita. Sekurang-kurangnya kita tahu ilmu-ilmu lain. Contohnya macam penternakan. Contoh macam kita nak menternak ayam. Okay, apa perkara-perkara, maksudnya apa alat-alat yang kita perlu untuk menternak ayam, mulakan penternakan ayam, ataupun kita nak dalam kalau kita nak dalam seni bina rumah. Okey, jadinya contoh kalau kita memang kita tak tahu macam mana kita nak bina posh. Jadinya kat situ kita gunakan teknologi. Okey, sama juga pada
pada peringkat kanak-kanak ataupun remaja yang masih bersekolah kan. Okay, walaupun mereka ni masih bersekolah, tapi sebenarnya teknologi ni satu benda yang memudahkan mereka ni nak akses sendiri untuk cari maklumat apa-apa. Contohnya, guru bagi tugasan. Guru bagi tugasan yang memerlukan mereka ni untuk masuk dalam satu aplikasi. Contohnya aplikasi Kahoot. Okey, bila diorang masuk dalam Kahoot, diorang dalam kuis kan, dalam kuis. Jadinya kat situ sebenarnya murid belajar satu benda walaupun daripada kuis, murid belajar juga satu benda sebabnya lepas kita jawab, kita terus dapat jawapan. Jadi kat situ kita tahu, oh Nabi lahir pada uh, pada tahun gajah. Dia jawab memula pada tahun, bukan pada tahun gajah, mula dia jawab pada tahun contoh tahun kuda. Jadinya bila dia jawab salah, jadinya terus nampak pada tahun gajah. Jadi dia dekat situ dia tahulah, oh Nabi lahir pada tahun gajah, maksudnya jawapan dia salah. Sebenarnya itu pun salah satu mereka pun dapat input juga daripada situ. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah teknologi ni merupakan salah satu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Kalau Allah tak kurniakan kita akal, kita pun tak akan mampu nak akses teknologi ni. Okay, sama juga macam siapa orang yang mula-mula menciptakan CPU ataupun mula-mula menciptakan pen drive ataupun ciptakan laptop. Jadinya sebenarnya itu dia menggunakan akal fikiran dia yang maksudnya dia sampai dapat mencipta satu benda yang sangat-sangat memudahkan manusia lain. Okay, jadinya dekat situ kita tahu walaupun dia tu hebat dalam mencipta satu inovasi, tapi sebenarnya Allah yang lebih hebat sebab dapat menciptakan akal fikiran. Okey, kat situ sebenarnya penghujungnya adalah Allah tu maha berkuasa dan maha hebat. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.